Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan menunjukkan cara macam mana kita nak menggunakan belakang depan dan belakang. Dan juga kita akan ubah sedikit sleeve asal ni. Yang ni pada video sebelum ni saya dah tunjukkan cara macam mana nak buat blok ini. Blok ini yang seperti semua dapat lihat, ia adalah blok yang kecil. Biasanya blok kecil ini kita gunakan untuk kita praktis lah. So kita tak payahlah nak guna blok yang besar, mungkin space consume, tak cukup tempat dan sebagainya. So yang ni sesuai lah untuk kita praktis, macam untuk kita nak ubah ke apa, untuk kita create something new lah based on this block. So apa yang kita perlukan hari ini adalah kita perlukan 3 blok ini, blok hadapan, blok depan, blok hadapan, blok belakang, dan juga blok lengan. Kita juga perlukan measurement tape, pensel, pemadam. Itu perlulah kalau perlu nak padam-padam ke. Untuk ni juga saya akan gunakan pembaris yang kecil ni, pembaris small scale, L dan juga curve ruler. Untuk kali ini saya akan tunjukkan tutorial untuk kita buat dress ataupun kita boleh buat baju pro modern. Sebab dengan adanya blok torso ni, kita boleh buat dua perkara berkenaan lah. Untuk mula, untuk blok ni saya dah tampal siap-siap atas kad. Tak kisahlah kad manila kad ke, ataupun box spot ke, ataupun apa-apa kotak yang kita boleh pakai balik lah. So tak kisahlah macam kita ada kotak terpakai ke, kita boleh pakai kad je. Untuk ni kita boleh trace dulu bahagian yang belakang. Torso belakang. So kita trace lah semua tanda yang ada pada blok torso ini. Untuk kita ubah dia menjadi dress ke, ataupun kita nak ubah dia jadi modern ke, blouse ke, based on this torso block ni, kita just labuhkan ke, ataupun kita boleh ubah lah, sama ada kita nak ikut je
shape yang ada ni, ataupun kita boleh buat dia loose. Okay. Ini kita boleh ubahlah berapa banyak labur kita nak tengok. Okay, so this is mungkin kalau kita ada ukuran sebenar, contohlah labur baju tu mungkin 35. So kita ambil ukuran tu daripada bocor atas ni sini sampailah ke labur yang dikehendaki. Untuk ini, kalau macam contoh kita nak buat based on ukuran sebenar, pastikan kita buat tu dibahagikan dengan 5, sebab kita bekerja dengan 5th scale block. Okay, let's say kita dapat ukuran dia 17 daripada sini. So ni mungkinlah nak buat baju kurung moden ke apa, sesuai lah. Kalau nak buat dress mungkin boleh panjangkan lagi. So ikut labur lah kalau nak buat jubah ke apa ke. So daripada sini ni kita bolehlah nak bentukkan kita punya baju kita tu. So kita boleh gunakan pembaris ni. Ni kita keluarkan saja garisan tu. Okay, untuk this part kita kena naikkan sikit lah. Kalau macam for this case, saya akan naikkan dalam 0.5 cm. Okay. Ini untuk bagi bahagian bawah baju kita nanti dia punya flow tu nampak cantik lah. Dia nampak straight, tidak macam ke bawah ujung dia. So kita ambil pembaris, kita just garis sikit bagi tepi. So this part kita tak pakai. Okay. Kita tandakan siap-siap lah. Bring lines, center back. Okay, inilah contoh kalau macam kita nak adjust based on kita punya blok kita. So kita berpindah kepada bahagian depan pula. Sama juga kita trace dia. Tanda segala. Okay, point effect ni pun kalau boleh kita jangan lupa sebab nanti kita akan buat manipulation. Kalau rasa susah nak handle di atas kertas besar ni, boleh potong siap-siap tu. Potong separuh dulu tu. Takut ada yang tak boleh nak handle. Okay, kalau boleh perhatikan ada titik-titik yang saya tanda.
garis balik. Jangan lupa tandakan garis pinggang, dada dan pinggul. Okey, sama juga macam tadi kita tandakan labuh. Sama juga kita akan naikkan dalam 0.5. Tentukan semula bahagian bawah. Itu kita tak pakai. Okey. Untuk kita ubah dat asal kita di bahagian depan ni di tepi. Contoh kita nak buat princess line. Okey, untuk princess line kita akan ubahlah di bahagian kurang hampir tengah lah. Okey. Lubang lengan kita. So pastikan ada lubang apex titik apex. Ni kita agak lah. Make sure kena apex dengan apex point dengan dot di permulaan dot di pinggang dekat area dada ni. Okey, lepas kita dah tanda ni, kita akan gunting dahulu di bahagian princess line yang baru ni. Bolehlah nak potong siap-siap. Okey, kita dah dapat ni. And then jangan lupa tanda ni. Kita nak tanda boleh. Okey, point apex ni kita straightkan dulu. Kita akan perlukan bila kita nak manipulate dot, bila kita nak pindahkan dot ke mana-mana, so kita akan lipat ataupun overlap this dot ni sampai ke point apex ni. So perkara yang kita perlukan lepas tu, kita akan potong di bahagian line yang baru ni, princess line yang baru ni. Kita
potong dulu sampai kena dekat point apex tu. Okay. Kena sikit lah macam tu Lepas tu kita boleh okay. Dan kita akan overlap dart yang lama ni, simpan dia macam tu. Okay. Nampak? Akan tutup. So untuk ni kita akan jadikan pattern ni flat lah. Okay. So dia tetap flat, tapi bahagian princess line pula yang terbuka. So, kita tampal dulu, kita tutup dart yang lama ni. Okay, ini adalah manipulasi dart yang kita dah buat untuk yang baru ni. Kita panggil princess line. So kalau kita nak ubah dekat atas ke, kita akan potong dululah yang bahagian atas, tutup yang ni, atas yang akan terbuka. Sama juga kalau kita nak alih ke mana-mana bahagian lah yang sesuai. So, kita alihkan dart yang bahagian tepi, dart asas ni. Okay, ini saja untuk yang depan. Okay. Kita akan beralih kepada yang tangan pula. Okay, trace bahagian blok tangan. Garis tengah. Okay, garis elbow lines, outline balik. Walaupun ni adalah berskala kecil, tapi bila kita buat yang on actual pun sama je dia punya asas dia. Okey, untuk permulaan ni, kalau actual, kalau untuk yang sebenar, daripada yang tepi ni, okay, kalau kita ikutkan sleeve ni dia straight je, okay, dia very plain, straight. Untuk yang kita ubah dia jadi dotted sleeve ni, okay, dotted sleeve ni kita akan masukkan kalau actual 3 cm, okay, kanan, depan dan belakang. Okay, this is front, this is back. Okay, untuk ni kita akan masukkan 0.6 lah, sebab kita buat atas dengan fifth scale block. 0.6 Kalau actual 3 cm. Ataupun nak kurangkan sikit daripada 3 cm yang actual pun tak apa, as long as dia nampak sesuai dengan kita punya pergelangan tangan kita. Jangan terlalu ketat sangat. Kalau kecil mungkin kita kena letak zip lah. Okay, dan lepas kita buat ni, kita akan reshape balik di bahagian ni. So kita tak pakai yang dah. Same goes to this area. Okay. Tunggu. Okey, untuk yang seterusnya kita akan potong. Kita akan bekerja banyak di bahagian belakang.
bahagian belakang. So kita akan potong di bahagian elbow line ni dan juga di garis tengah. Kita potong tapi jangan putus lah. At least dia boleh bergerak. Kalau terputus pun tak apalah, nanti kita tampal je lah elok-elok. Okey, seterusnya kita akan masukkan bahagian belakang ni, kita akan tolak ke depan. Kalau actual, kita akan masukkan dalam 4 cm ke depan. Kita akan masukkan bahagian ni, kita akan tolak dia ke bahagian depan ni 4 cm. Tapi untuk bekerja dengan fifth scale, kita akan masukkan dia 0.8 sahaja. Bila kita nak buat data sleeve, kita nak jadikan bahagian ni yang ada dot. So kita akan tolak. Bila kita tolak, dia ada automatically dia akan jadi ada dot dekat area sini, ada lisu dekat area sini. So kita boleh ambil masking tape. Okey. Tampal macam ni. Okey, di bahagian ni kita akan cari titik tengah dia. So nak lipat pun boleh juga. Okay. Nak lipat pun boleh juga. Lipat je macam ni. So kita akan dapat tengah. Okey, daripada yang tengah ni baru kita akan buat dia punya dot. Bukannya daripada sini. Okey. Sekelas putih saya boleh nampak sikit. Okey, dan kita akan tampal lah bahagian dot. Okey, harap jelas lah. Tengah tadi. Okey, kita tanda je lah. Bahagian ni dengan ini adalah garis baru untuk dot kita. Okey, macam bahagian bawah ni mungkin nampak tak straight. Kita boleh luruskan dia sedikit. Okey. Kita boleh gunting lah. Okay, sebelum kita gunting tu, kita lipat dah sikit. Just nak make sure. Barisan ni sama. Susah kita potong. Kita potong. Senang sikit handle. Potong sikit atas. Okey. So, kemaskanlah bahagian yang lain tu. Siaplah kita punya sleeve, dotted sleeve. Okay. So dotted sleeve ni nampak lebih menarik sebab dia seolah-olah mengikut bentuk tangan kita yang seakan-akan membengkok ke hadapan. Okay.
tak adalah straight dia macam yang kita nampak biasa kan. So nampaklah mahal sikit kita punya baju, sleeve baju kita tu. Okey, mungkin tak berapa nampak kalau saya tunjukkan dalam keadaan pattern kertas ni, tapi dia akan nampak lebih ketara bila kita buat atas kain lah. Sebab dia akan nampak seolah-olah macam tangan kita. Nampak? Okey. Saya harap boleh tunjuk ke hadapan. Okey, macam garisan ni dia dah berubah, so kita kena cari juga titik tengah dia. Okey, boleh lipat di dua. Sebab garis tengah dia dah berubah. Sebab kita dah alihkan yang belakang tu ke depan. So this is our new center line. Okay. Okay. Nampak seolah-olah dia macam bend ke depan. Kita punya tu, mengikut kita punya fitrah tangan kita sedikit bengkok ke depan. So bila jadi baju tu nampaklah cantik. Okay. Tak nampak sangat sebab dia kertas, dia agak keras. Tapi kalau macam atas anda semua boleh testing atas kain, dia akan nampak perbezaan dia antara kita guna sleeve ni secara direct dengan yang ini. Berbeza. Okay. Itu saja untuk tangan. Ataupun kita panggil datuk sleeve ataupun kita panggil semi fitted sleeve. Okey, dia agak-agak seolah-olah macam fit dekat tangan. Okey. Bahagian depan biasanya atas lipatan. Okey, atas lipatannya ada 3 sudut ni. Okey, boleh juga tulis on fold ke lipatan ke, ikut terpulang pada masing-masing. Okey, yang ni terpulang, ada yang nak macam ikut bentuk badan, ada yang nak straight dari tepi ni okey, boleh je terpulang ikut pada masing-masing. So ini adalah asas yang saya nak tunjukkan pada hari ini. Okey, ini hasil dia. Okey, kita ada front piece, back piece, dan juga datuk sleeve. Okay. Ini kita bolehlah potong dua, kalau kita nak buat baju lah. Ini kita akan potong satu saja sebab dia ada. Kalau kita boleh tulis satu lagi pun boleh. Kita lipat di atas kertas ke apa, dia akan jadi one full pattern untuk bahagian depan. Okey. Okey, untuk pengetahuan semua, okey, kita dah buat tadi braces line tadi. Okey, biasanya kita akan asingkan kedua-dua bahagian ini bila kita nak buat baju, sebab kita akan letakkan, kita akan tambahkan seam allowance ataupun basi. So bahagian ni kita akan asingkan. So cara nak potong dia adalah kita akan potong di bahagian, ikut je bahagian dart ni. Ada juga yang sambung dia macam biasa, tapi pada saya sebab kita dah alihkan dart yang sisi ni ke sini, so dia ada banyak lengkungan kat sini, so kita tak boleh simply buat garisan lengkung kat sini. Okay? So secara normalnya kita akan asingkanlah bahagian. Okay? So ada juga yang bahagian sini dia nak besarkan ke apa, okay, itu terpulang lah. Tapi untuk yang kali ini saya akan tunjukkan yang asas begini. Okay?